Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat Malaysia yang sedang menonton kami di TV1. Terima kasih hari ini saya Ridwan Mustafa bersama dengan Syuhaida akan bersama dengan anda pastinya sehingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai berita di studio di RTM di Sabah dan juga Sarawak. Kini masanya untuk kami meneruskan rancangan di TV1 saluran berita maupun di RTM Klik yang menonton di YouTube, di TikTok juga. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Mulakan hari anda dengan siaran Selamat Pagi Malaysia bersama kami berdua hari ini. Apa-apa pun jom kita tinjau seketika di laman Instagram Berita RTM untuk kita ikuti perkembangan berita yang terkini dan juga semasa. Kita mulakan dengan perkembangan berita ini terlebih dahulu di mana lawatan Perdana Menteri ke Nanning pada Ahad lalu yang berakhir pada Ahad lalu berjaya untuk menyuntik pelaburan ke dalam negara, kata penganalisis. China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak tahun 2009. Banyak perkara menarik yang akan kita semua nikmati, antaranya adalah peluang pekerjaan, dan apabila pelaburan itu masuk, kita juga berharap akan berlaku pertukaran teknologi, contohnya seperti perkongsian ilmu kemahiran. Dan itu dia antara perkara yang baik juga dapat kami kongsikan. Dan kalau kita lihat, China baru-baru ini telah pun bekerjasama dengan negara Bangladesh. Kita tahu negara Bangladesh antara negara yang sangat sesak dari segi pengangkutannya, dan China dengan syarikat di China telah berjaya untuk membina lebuh raya pertama di Bangladesh untuk mengatasi kesesakan. Itu dia kuasa yang ada pada negara China, bukan sahaja dari aspek perdagangan seperti teknologi dan sebagainya, malah ia juga dapat membantu negara-negara dunia ketiga itu untuk terus membangun dan juga untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di negara tersebut. Itu dia cerita di Malaysia, maupun saya sedikit petiklah untuk cerita di luar negara yang berlaku di Bangladesh. Dan juga yang menjadi perhatian adalah semalam Perdana Menteri kita telah pun berangkat ke New York untuk menyertai Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Jadi menerusi kenyataan yang dimuat naik beliau akan membawa suara Malaysia dalam menangani krisis iklim bagi mencapai agenda 2030, hala 7 negara di bawah kerangka Malaysia Madani serta beberapa isu global yang lain. Jadi ini antara perkara yang menjadi tumpuan setiap pemimpin dunia setiap tahun. Dan untuk pengetahuan anda semua, Presiden ataupun pemimpin pertama yang akan menyampaikan ucapan setiap tahun adalah orang yang sama, daripada negara yang sama, iaitu daripada negara Brazil. Selepas itu baru diikuti oleh Amerika Syarikat, kerana paling mengikut sejarahnya, Syahida, pada tahun 1947 pada persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada ketika itu tiada pemimpin yang ingin berucap, dan Brazil telah pun orang kata volunteer untuk memberikan ucapan, dan tradisi itu diteruskan hingga sekarang. Sedikit trivia berkaitan dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Ya, dan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan memberikan ucapan ataupun debate suatu unggah ini akan berlangsung nanti, dan difahamkan ramai sebenarnya national leaders, ketua-ketua negara yang akan menyertai unggah ini ternanti-nantikan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, di mana ini merupakan pertama kali beliau akan mengadakan debate tersebut, dan ramai sebenarnya dinantikan kerana Datuk Seri Anwar mempunyai kepakaran dan juga tahap profesionalisme apabila beliau, kalau kita lihat portfolionya, sudah lama dan juga berpengalaman dalam pentadbiran negara. Jadi sama-sama kita nantikan. Sebenarnya RTM akan saya bawakan lintas langsung dari semasa ke semasa untuk kita ikuti perkembangan unggah yang ke-78 ini. Dan juga antara yang menarik untuk kita tunggu pada persidangan ini adalah Datuk Seri Anwar juga turut mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa kepimpinan dunia, antaranya Presiden Turki, Perdana Menteri Thailand, dan juga pertemuan dengan kepimpinan Iran, Iraq dan juga Sri Lanka. Negara-negara besar ini, dan pastinya apa yang kita tunggu adalah pembentukan polisi baru dan juga cadangan-cadangan dan juga idea baru untuk membangunkan kedua-dua negara melalui pertemuan diplomasi ini. Itu dia cerita daripada Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ke berita seterusnya. Mungkin kita semua kenal dengan Blake. Pernah datang ke Selamat Pagi Malaysia kerana jasanya yang telah pun menjumpai mangsa ketika kejadian tanah runtuh tempoh hari, dan telah pun dilaporkan semalam, Blake telah pun dilaporkan meninggal akibat Blake telah pun dilaporkan mati akibat abarah limfoma.
Jadi anjing pengesan Blake milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terpaksa ditidurkan pada jam 4.38 petang semalam pada 18 September iaitu kemarin selepas dikesan menghidapi barah limfoma. Anjing itu telah disahkan mengidap barah limfoma tahap 4 pada 15 Ogos lalu dan dimasukkan ke wad anjing kesayangan di Fakulti Veterina UPM pada 14 September apabila didapati hilang selera makan dan kelesuan selain untuk mendapatkan perkembangan berkaitan barah dihadapi anjing tersebut. Jadi semalam telah pun dilaporkan mati akibat daripada barah ini. Ya, anjing tersebut ditidurkan pada jam 4.38 petang semalam di mana Blake daripada Baka ke Devil itu untuk pengetahuan anda semua banyak jasanya telah pun disumbangkan dalam pelbagai misi mencari dan menyelamat SAR termasuk tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Itu yang terkini lah ya. Mengesan mangsa lemas di Tol Batu 13, Lorong 16 Kampung Kenangan Selangor. Operasi SAR Kepala Air di Titi Hayun, Yan Kedah dan juga SAR mangsa tertimbus di Kampung Temelong Karak Pahang. Blake yang sekarang berusia 7 tahun. Okey. Untuk haiwan sebenarnya 7 tahun tu kira satu usia yang tua lah sebenarnya kan. Kalau kita sebut 7 tahun mungkin orang macam baru 7 tahun dah meninggal. Tapi untuk haiwan seperti ini, anjing, kucing, 7 tahun tu mereka dah masuk kategori senior dah sebenarnya. Jadi sebab itulah kenapa sebenarnya ada haiwan-haiwan yang berusia 7 tahun, 5 tahun ke atas ni dah akan ada macam-macam penyakit lah. Jadi tak apa, kita doakan yang terbaik kerana yalah Blake ni banyak jasa dia untuk kita, Ridwan. Terima kasih Blake. Dan juga anda telah pun menceriakan kami di Selamat Pagi Malaysia. Okey. Berita seterusnya ini berkaitan dengan jualan rahmah beras akibat daripada krisis yang berlaku sekarang, ketidakcukupan beras import. Ini adalah usaha yang dijalankan oleh KPDN untuk meringankan beban terutamanya golongan B40. Dan perkara ini nanti dalam slot Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kami akan bawakan juga perbincangan mengenai perkara ini dan bagaimanakah mekanisme yang dijalankan ini. Kalau boleh kita nak jugalah jualan beras rahmah ini dipanjangkan seperti jualan rahmah yang lain kerana terbukti ia mampu untuk meringankan beban golongan yang memerlukan. Okey. Juga kita nak kongsi pada anda satu lagi perkembangan berita berkenaan dengan skim perubatan madani yang diperluaskan sejak Jumaat lalu. Memandangkan skim ini mendapat sambutan yang begitu baik sekali bagi golongan B40 di mana skim perubatan ini objektif asalnya adalah untuk meringankan beban yang ataupun kesesakan yang terpaksa dihadapi oleh klinik-klinik kesihatan di kawasan-kawasan tertentu. Jadi skim perubatan ini diwujudkan di mana mereka yang berada di golongan B40 boleh mendapatkan rawatan asas di klinik-klinik swasta secara percuma. Sebelum ini pioneernya di kawasan Lembah Kelang saja dan sekarang ini ianya diperluaskan. Ya, jadi sejak skim ini diperkenal lebih daripada 130,000 rawatan kesihatan pesakit luar bagi kes-kes akut telah diberikan melalui klinik-klinik swasta dan 80,000 isi rumah telah mendapat manfaat skim ini. Bilangan rawatan yang diberikan hampir mencecah 4,000 sehari dan semakin meningkat. Jadi perkara yang baik ini telah diambil inisiatif oleh KPDN oleh Kementerian Kesihatan. Maafkan saya, diperluaskan ke seluruh Malaysia bermula 15 September. Okey. Untuk anda yang layak, jangan risau, pergi saja ke klinik swasta yang pastikan di klinik tersebut adalah pelekat skim perubatan madani itu ya, sebab tak semua klinik berdaftar dengan skim perubatan ini. Jadi kalau ada siapa yang mungkin demam, sesama kan, masalah-masalah ataupun gejala-gejala ringan, kalau tak nak ke klinik kesihatan boleh ke klinik swasta yang berdaftar di bawah skim perubatan madani ini dan anda akan mendapat rawatan percuma dalam tempoh setahun. Tapi dia ada limit dia, tak silap saya, dalam RM60, RM70 untuk bujang, untuk yang berkeluarga ada limit dia lah. Anda boleh dapatkan maklumatnya bila anda tiba ke klinik kesihatan, klinik yang dinyatakan. Jadi itu dia sedikit informasi dapat kami kongsikan untuk kita membuka tirai Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika, selepas ini banyak lagi kita akan kongsikan kepada anda semua.